Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, Kongres Inovasi dan Teknologi Dunia dan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2023, WCIT IDEX 2023, bakal membawa impak positif terutamanya dalam membangunkan agenda inovasi dan teknologi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi berkata, acara yang akan diadakan pada 4 hingga 6 Oktober depan dijangka mewujudkan impak ekonomi yang positif kepada ekosistem teknologi dan ekosistem syarikat pemula di Sarawak. WCIT is globally recognized as a significant platform for the world's information and technology industry. Established more than 45 years ago, it offers vast opportunity to connect for global trade and participation. Guided by the principle of fulfilling the promise of the digital age, the theme this year is innovation and technology driving economic prosperity, social inclusivity and environmental sustainability. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis 50-day countdown for WCIT IDEX 2023 di Kuching pada Selasa. Datuk Julaihi menambah dalam jangka masa panjang, Sarawak mahu menjadi hub utama bagi pelabur dengan matlamat utama untuk meningkatkan sosio-ekonomi rakyat. WCIT IDEX 2023 menyasarkan lebih 10,000 kehadiran yang terdiri daripada pakar industri, penggubah dasar dan usahawan dari lebih 80 negara di seluruh dunia termasuk penceramah terkemuka yang mengambil bahagian dari lebih 22 negara. Acara itu akan meneroka perbincangan yang merangsangkan pemikiran dan menyediakan peluang untuk meneroka trend, teknologi dan model perniagaan terkini dalam ekonomi digital. Hadir sama dalam majlis itu ialah Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang, Timbalan Pengerusi Bersama WCIT Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursyidi Abdul Ghani, Pengerusi Perikatan Inovasi, Teknologi dan Perkhidmatan Dunia WITSA Dr. Son Syah, Setiausaha Tetap Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Jafri Lias dan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC Sudarnoto Osman. Selanjutnya, program Warnabat Kuching WAK semakin berkembang dan menjadi acara penting dalam kalender tahunan Sarawak. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Hamzah berkata, kementeriannya teruja untuk meneruskan komitmen dan menyokong penganjuran WAK yang memasuki edisi kelima tahun ini. Jelasnya, WAK menyajikan pelbagai persembahan menarik dan kreatif berkaitan kekayaan khazanah Sarawak, persembahan adat dan budaya termasuk makanan tradisional tempatan yang berkembang secara progresif. From Warnabat Kuching, we are able to showcase and see that a lot of our youth have got so much of talent. It's just that they need an avenue for them to showcase it, whether it's skateboarding, whether it's that kind of dance, break dancing, reading, theatre and all that. I'm so happy that Donald has been able to bring it up to the level it is, and I'm also very happy with it to see the kind of volunteers that have been involved with Warnabat Kuching. Beliau demikian dalam sidang media program WAK di bangunan Baitul Mahmud 2 Kuching pada Selasa. Dalam hal itu, program WAK telah berkembang dengan pesat dengan mendapat sambutan seramai 70,000 orang yang berkunjung sepanjang penganjurannya pada tahun 2017. Pada 2019, bilangan pengunjung meningkat kepada seramai 260,000 orang. Dalam hal itu, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan Festival WAK telah menampilkan 181 acara menarik dengan pelibatan 59 kolaborator serta pengunjung seramai 331,687 orang sepanjang Oktober tahun lepas. Edisi WAK kali ini akan berlangsung selama sebulan iaitu dari 1 hingga 31 Oktober depan. Masih perkembangan di Kuching, 5 majlis bandaraya di Sarawak akan bergerak ke arah menjadi bandaraya mesra kanak-kanak di bawah inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak CFCI oleh pihak UNICEF dengan kolaborasi bersama Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK.
Menurut Menteri KPWK, Datuk Sri Fatimah Abdullah, terdapat beberapa langkah telah pun dilaksanakan dalam mencapai Bandar Mesra Kanak-kanak. And the first is a memorandum of 5 different local councils that is going to actually work towards a child-friendly city. One is Kuching, and then Kuching DBKU, Kuching North, Kuching South, and BKS. And then you have Miri Municipal Council, and then you have Padawan, and also Cebu. So all 5. And then it's not only the next part, I think the next step that we are going to do is the situational analysis. So we are actually moving in a very concrete direction towards establishing child-friendly cities for our state government. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menerima kunjungan hormat Wakil UNICEF Robert Gus di KPWK pada Selasa. Tambahnya, pihak UNICEF turut menjemput pihak KPWK dan 2 majlis medaraya yang dipilih untuk ke bandar di Sepanyol bagi melihat sendiri Bandar Mesra Kanak-kanak. Sementara itu, Robert Gus berkata pihaknya akan melaksanakan beberapa program dalam inisiatif untuk memperkasakan hak kanak-kanak. One of them is called Cash Plus, where we're trying to use social protection, basically providing cash to families who are in need to be able to have better access to essential social services. So that is one of the initiatives that we're looking at. Also looking at doing a study to understand child well-being in Sarawak as well. Manakala di Sibu, projek pembesaran Jalan Ulu Sungai Merah sepanjang 2.2 km dengan 2 laluan masih dalam proses tender dan akan bermula September depan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minti berkata, kelewatan berlaku dalam melaksanakan projek pembesaran jalan itu adalah disebabkan oleh semakan bajet bagi membolehkan pembiayaan tambahan bagi perolehan utiliti sedia ada. As you know, it was delayed, right? It was supposed the road expansion project was supposed to started the work this year, beginning of this year, but it was delayed because the expansion project require bigger extra funding. Beliau berkata demikian ketika ditemui media sebelum majlis menyalakan lampu hiasan pada pokok di Taman Seduan di Sibu pada Isnin. Jelasnya, projek tersebut dikemukakan untuk semakan pertengahan penggal rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di mana bajet asal RM38 juta telah disemak kepada RM45 juta dan telah diluluskan oleh Kerajaan Malaysia. Tambah beliau, proses tender akan dimulakan pada September dan kerja-kerja dijangka akan dimulakan apabila semua urusan tender selesai. Michael Tiang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan menambah, projek pembesaran jalan yang dibiayai kerajaan negeri itu dijangka siap dalam tempoh 2 tahun kerana kebanyakan kerja melibatkan perolehan utiliti sedia ada. Dalam perkembangan lain, Festival Kreativiti dan Inovasi Islam FESKI 2023 yang bertemakan The Beauty of Islam akan diadakan di Pusat Penerangan Islam Majlis Islam Sarawak IICMIS di Kuching pada 17 hingga 20 Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, penganjuran program ini adalah bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Jadi festival ini adalah salah satu acara tunggak yang dianjurkan oleh agensi-agensi Islam di bawah Majlis Islam Sarawak sempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Untuk makluman, kita ada 14 acara tunggak yang dianjurkan oleh agensi-agensi Islam di bawah Majlis Islam Sarawak yang dianjurkan sepanjang tahun 2023. Beliau berkata demikian dalam sidang media Festival Kreativiti dan Inovasi Islam 2023 di Pejabat Majlis Islam Sarawak di Kuching pada Selasa. Tambahnya, antara objektif program adalah untuk berkongsi amalan terbaik dalam pengurusan dan penyebaran maklumat serta keindahan tentang Islam selain mempromosikan kepelbagaian dan manfaat seni Islam di rantau dan Nusantara. Jelasnya, Majlis Perasmian FESKI 2023 akan disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Openg pada Khamis 17 Ogos di Auditorium IICMIS. Ia dijangka dihadiri para penceramah ternama dari luar negara yang diundang untuk memberikan pandangan mereka dalam FESKI 2023 ini. Antaranya Presiden Pertapis Education and Welfare Centre Singapura Husaini Abdullah, Ahli Tetap Jawatan Kuasa Pengurusan Non-Pen Islamic Centre PPIC H.E. Yop Ashkari Kemboja, Timbalan Dekan Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa Brunei Darussalam Dr. Ahmad Bahar Mokhtar dan Angkasawan Negara Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Almari.
Di Bintulu pula, para pelajar disarankan untuk menerokai kursus-kursus yang ditawarkan di Institut Pengajian Tinggi IPT serta merebut peluang pekerjaan di bandar ini. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Bajang Renggi, pemilihan kursus yang tepat merupakan asas kepada kecemerlangan seseorang pelajar. Calon perlu bijaksana menentukan aliran bidang pengajian yang diminati, sama ada akademik ataupun kemahiran, serta keupayaan untuk memadankan keputusan peperiksaan di peringkat SPM, STPM atau yang setaraf dengannya. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Residen Bahagian Bintulu Nyurak Keti semasa merasmikan program Jeraya Wara Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Project of Dream Realised (PRODR) pada Isnin. Di samping itu, Datuk Majang Renggi turut menggesa pelajar untuk merebut peluang pekerjaan di Bandar Bintulu yang kini sedang mengalami gelombang pembangunan pesat kedua. Program Jeraya Wara anjuran Kerajaan Sarawak melalui Tegas dan Kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkesol) dianjurkan di 12 lokasi iaitu dari Lunduk sehingga lawas bermula 24 Julai sehingga 18 Ogos 2023. Beberapa pengesian pada Jeraya Wara PRODR edisi kali ini termasuk temuduga terbuka dan pameran kerja yang melalui My Future Job untuk membantu para belia di Bintulu yang masih mencari pekerjaan. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, kami tinggalkan anda dengan video mengenai VC Premier 2030. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar, Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat kawalan bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier Sarawak Maju 2030.